So kita mula sekarang. Okay, ini bab yang pertama, nombor nisbah dan subtopik 1.1 integer. Kita akan belajar integer lah. So kita lihat nombor positif dan nombor negatif. Definisi di sini, nombor positif ialah nombor yang ditulis dengan tanda positif ataupun contoh di sini positif 2, positif 45 ataupun 2 dengan 45. Nombor positif ini biasanya kita tulis 2, contohnya 2. Contohnya 2, 5, 10, 15, 100. Ini nombor positif. Dan awak boleh tambah tanda positif di depan macam ni. Positif 5, positif 10, positif 15, positif 100. 100 dengan positif 100 adalah sama. Maksudnya ini adalah positif 100 ataupun kita sebut 100. Yang ni kita sebut positif 100. Dan nombor 2, nombor negatif ialah nombor yang ditulis dengan tanda negatif. Ini bukan tolak, bukan operasi tolak. Dia adalah tanda negatif. Contoh, negatif 1, negatif 2, negatif 5. Nombor negatif ini dia adalah nombor bulat yang ada tanda negatif di depan. Awak wajib tulis ini tanda negatif. Faham? Dia ada tanda negatif, bukan tolak 5. Ini bukan tolak 5. Dia bukan operasi tolak, dia adalah negatif 5. Awak sebut negatif 5, bukan sebut tolak 5 lah. Maksudnya dia bukan operasi tolak, dia adalah tanda, satu tanda. Tanda positif ataupun tanda negatif. Contoh macam ni, tanda positif ataupun tanda negatif. Okey, setakat ni boleh? Boleh. Boleh kan? Dia adalah Boleh. nombor, okey? Boleh. Dia adalah nombor bulat, nombor yang ada tanda positif dengan tanda negatif. Kalau nombor negatif, dia ada tanda negatif di depan. Macam ni. Kalau nombor Boleh, positif, cikgu, boleh. okey? Kalau dia nombor positif, dia boleh kita tulis dengan cara positif 45 ataupun 45. Next, kita pergi contoh. Contoh ini ada dalam buku teks. Saya ambil dalam buku teks awak. Contoh, saya guna contoh ini. Situasi di bawah ini, situasi di sini. Boleh diwakili dengan nombor positif dan nombor negatif. Contoh yang pertama ini. Lift. Lift naik 2 tingkat. Kalau naik 2 tingkat, maksudnya positif 2. Sini, positif 2. Lift, kamu naik lift kan? Ini kosong di sini. Ini kosong. Maksudnya ground floor. Tahu ground floor, you selalu naik lift kan? Apartment, kondo ada lift kan? So, ni ground floor. Kalau you naik 2 tingkat, okay. Naik lift, kamu naik 2 tingkat, maksudnya positif 2. Yang ni parking. Ada setengah shopping mall. Contohnya shopping mall. Dia punya parking, tempat parking kereta di bawah, basement. Maksudnya bawah ground floor. Contohnya B1. Kalau you biasa pergi shopping mall lah. Basement 1, basement 2. Ni B1, B2. Kalau kamu punya lift turun 1 tingkat, ditulislah negatif 1. Kalau you punya lift turun 2 tingkat, ditulis negatif 2. Contoh di sini, lift turun 1 tingkat ditulis sebagai negatif 1. Lift naik 2 tingkat, kita tulis positif 2. Okey? Boleh? Macam ni lah. Sebenarnya dia adalah garis nombor. Garis nombor kosong di tengah-tengah. Atas nombor kosong, nombor positif. Bawah nombor kosong adalah nombor negatif. Sini, negatif 1, negatif 2. Ni positif 1, positif 2. Ni contoh lift. Contoh kedua ini suhu di gurun iaitu 45 darjah Celsius. Suhu di gurun sangat-sangat panas.
Okay, sangat-sangat panas. Jadi, kita tulis suhu ini sebagai positif 45. Positif 45 ataupun 45 sahaja. Contoh ketiga, ini suhu geyser iaitu 10 darjah Celsius di bawah 0 darjah. Apa maksud ni 10 darjah Celsius di bawah 0 darjah? Maksudnya negatif 10. Negatif 10. Dia macam ni lah. Kosong di sini kan. 10 darjah Celsius. Sini 10 darjah Celsius. Di bawah 0. Di bawah 0. Kosong di sini. Di bawah 0. Negatif. Ini positif. Atas nombor 0 ialah nombor yang positif. Bawah nombor 0 ialah nombor-nombor negatif. Ada tanda negatif macam ni. Negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Okey, ini contoh sahaja. Kita lihat, okey, contoh yang pertama. Contoh yang ada dalam buku teks awak, muka surat 2. Ini adalah buku teks muka surat 2. Dalam buku teks ada. Saya faham you tak ada buku teks, jadi saya buat macam ni memudahkan awak buat rujukan nanti. Okey. Ini kereta A bergerak ke 40 meter ke kanan. Kereta A ni 40 meter ke kanan, 40 meter ke kanan. Kereta B bergerak 50 meter ke kiri. 50 meter ke kiri. Ini anak panah ke kiri. Jadi awak wakilkan pergerakan kereta AB dengan nombor positif atau nombor negatif. Jadi kalau saya guna garis nombor, apa itu garis nombor? Garis nombor ialah garis yang ada nombor-nombor. Untuk kosong di tengah-tengah. Sebelah kanan kosong ada nombor 1, 2, 3, 4, 5. Sebelah kosong nombor di sebelah kosong, di sebelah kiri kosong ialah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Okay, ini garis nombor. Jadi kalau kereta bergerak ke kanan, dia adalah positif. Kita tulis positif 40. Positif 40. Kalau kereta bergerak ke kiri, dia adalah negatif. Negatif, nombor negatif 50. Macam ni lah, ke kiri. Ke kiri. Sebab atas garis nombor di sebelah kiri adalah nombor negatif. Nombor di sebelah kanan adalah nombor positif. Jadi, ke kiri maksudnya negatif. Ke kanan bermaksudnya positif. Dia macam contoh lift tadi. Okay, lift tadi. Saya guna balik garis nombor ni. Kalau lift di atas ground floor, di atas kosong ini positif. Nombor positif. Kalau lift turun ke bawah, di bawah ground floor, negatif. Nombor negatif. Okay, boleh? Ataupun saya guna contoh ketiga, contoh keuntungan kerugian. Macam you business lah, you untung duit, rugi duit. Kalau untung duit, kita guna tanda positif ke tanda negatif? Positif. Ya, betul, pandai. Positif. Kalau rugi duit, kita guna tanda negatif. Dia, okay, kita boleh guna Negatif. pandai. So, kita sebenarnya boleh guna tanda positif, tanda negatif lah untuk mewakili sesuatu situasi ya. Nombor negatif adalah Okay, so di sini awak tengok, okay, ini latihan dalam buku teks awak muka surat 3. Bagi setiap situasi yang berikut, wakilkan dua perubahan yang bertentangan dengan menggunakan nombor positif dan nombor negatif. Jadi tadi awak sudah belajar nombor positif, nombor negatif. Jadi awak tengok sini. Ni, apa ni garis ini? Nombor. Ni garis ini. Bukan, ni garis ini. Biru ni. Ini sebenarnya, awak tengok ni apa ini? Ini submarine ah. Kapal selam ah. Submarine. Ini submarine. Ini kapal terbang. Jadi, ini sebenarnya permukaan air kan? Permukaan air laut lah. Faham? Ni ke bawah.
sebenarnya ni kosong Kalau saya guna garis nombor, kalau cikgu guna garis nombor macam ni, kosong kan? Sini kosong. Atas kosong, atas nombor kosong ialah nombor positif. Semua nombor yang berada di atas kosong. Kosong di sini, tengah-tengah. So, dia berada di atas kosong ini adalah nombor positif. Semua nombor yang berada di bawah kosong adalah nombor negatif macam ni. Macam ni. Okey, ini kosong. Sini 1, sini 2, sini 3, sini 4. Sini kosong ni. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Jadi untuk situasi ni, permukaan air laut ini ialah kosong. Saya wakilkan dengan kosong. Kapal selam ni berada di bawah, di dalam, maksudnya di dalam air laut, di bawah kosong. Jadi awak kena tulis apa? Guna tanda positif ke tanda negatif? Negatif. Ya, betul. Negatif. Kamu tulis negatif 250. Negatif 250. Dan kapal terbang ada di atas nombor kosong. Maksudnya dia berada di atas permukaan air laut ni dan di atas langit. Kita tulis ini guna tanda, kita guna tanda positif. Positif 1,000. Betul. Tulis positif 1,000 untuk mewakili situasi kapal terbang. Boleh? Boleh. Okey Bagaimana pula dengan ni? Tadi cikgu dah cakap keuntungan, kerugian. Ini contohnya ni graf saham lah, okey. Garis ini anak panah, garis warna panah ni hijau ni maksudnya untung. Ini merah ni pink color bermaksud rugi. Kalau untung kita guna positif Kalau keuntungan guna positif. Jadi situasi ni kita tulis positif 2,000. Ni negatif 500. Kenapa guna negatif? Sebab rugi. Ini untung. Okey? Kalau kamu faham maksud kamu faham ni, kamu boleh buat semua latihan lah. So kamu ingat, okey? Kalau ke kanan positif, ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Untung positif, rugi negatif. Okey? Boleh. So di sini saya dah bagi jawapan. Positif 100 meter, negatif 250. Ini positif RM2,000, negatif RM500. Okey, itu untuk nombor positif dan nombor negatif. Kita lihat yang ni, integer. Kumpulan nombor yang Ya. Pelajar, saya selalunya akan bagi definisi dulu. Integer ialah kumpulan nombor yang merupakan nombor bulat positif dan nombor bulat negatif, termasuk sifar. Sifar adalah kosong. Sifar adalah kosong. Kadang-kadang kita suka sebut kosong. Kadang-kadang ada orang sebut ini sifar. Sifar ialah kosong. Zero. So, dia kata kumpulan nombor yang merupakan nombor bulat. Integer ni ialah nombor bulat. Yang pertama, dia adalah nombor bulat. Okey. Dan nombor bulat ini, kamu boleh masukkan tanda positif ataupun tanda negatif. Contohnya, nombor bulat 2, 10, 7, 100. Okey, ini nombor bulat kan? Nombor bulat. Dan awak boleh masukkan tanda positif untuk dia. Ataupun tanda negatif. Positif 2. Ini pun positif. Kalau tak tulis tanda positif, maksudnya ni nombor positif. Negatif 7, negatif 100. Nombor negatif wajib ada tanda negatif di hadapan. So, ini adalah nombor bulat dan juga kosong, sifar. Okey, semua ini kita panggil integer. Dan contoh ini kenapa cikgu guna merah? Kenapa saya highlight merah? Sebab
nombor perpuluhan dan pecahan bukan integer. Ni pun sudah ada nama. Ni nombor perpuluhan. Contohnya mana ini? Nombor perpuluhan 0.8. 0.8 bukan integer kerana dia adalah nombor perpuluhan. Yang ni 1/2 ini bukan integer sebab ini adalah pecahan. Jadi kamu ingat pecahan dan nombor perpuluhan bukan integer. Okey, boleh? Boleh? Boleh. So ingat Boleh. Okey. Nombor integer dia adalah nombor bulat yang ada tanda positif, tanda negatif. Nombor bulat tahu kan? Nombor bulat dia adalah nombor bulat yang ada tanda positif, tanda negatif. Termasuk juga nombor sifar. Sifar ni dia neutral, tahu neutral? Sifar ni neutral. Dia macam you belajar sains. Sains kan ada neutral, acid, alkali kan. Dia neutral, dia ada neutral. Ni nombor pun macam sains juga. Nombor yang awak belajar ni, sifar ni neutral. Neutral maksudnya dia tak ada tanda positif, tak ada tanda negatif. Sebab saya pernah tengok pelajar saya letak tanda positif di depan kosong. Jangan awak tulis positif kosong, negatif kosong macam ni. Saya pernah nampak ada pelajar tulis macam ni. Ada orang tulis macam ni ah. Salah. Kenapa salah? Sebab kosong dia neutral. Dia bukan nombor positif, bukan nombor negatif. Okey, boleh? Dia neutral lah, maksudnya dia tak ada tanda positif, tak ada tanda negatif. Hanya nombor bulat macam ni dia ada positif, negatif. So, nombor perpuluhan dan pecahan bukan integer. So, ini integer. Next, kita tengok. Okey, contoh. Ini contoh dalam buku teks awak, muka surat 4. Tunggu sekejap. Siapa nak masuk ah? Sudah add lah. Okey. Okey, kita sambung lagi. Okey, bukan kerja sekolah. Okey, ni contoh. Okey. Contoh 2. Tentukan sama ada setiap nombor yang berikut ialah integer atau bukan. So, kita ada 15, 23, negatif 3/4, negatif 76, 01/2, 6, 0.88, negatif 4/5, 301 dan negatif 239. Okey. Yang pertama, nombor pertama. Adakah 15 merupakan adakah ini integer? Ya, betul. Ya. Pelajaran ni ialah integer. Ya. Ni adakah 23 ialah adakah nombor 23 integer? Ya. Ni Tak. ini bukan integer. Bukan integer. Ini adalah nombor perpuluhan. Okey. Nombor perpuluhan bukan integer. Ini integer. Ini ini bukan. Kenapa? Sebab pecahan. Ini ialah nombor perpuluhan. Ini integer. Ini 0.88 bukan integer. Ini nombor perpuluhan. Ini bukan. Ini pecahan. Ni? Ini? Okey. Pandai semua. Okey, so ni jawapan. Integer ialah 15, 23, negatif 76, 06, 301 dan negatif 239.
Ni bukan integer sebab ni perpuluhan. Nombor perpuluhan dan pecahan. Fraction. Nombor perpuluhan. Okay, next. Okay, so kita boleh wakilkan integer pada garis nombor. Kita boleh wakilkan integer pada garis nombor. Tadi cikgu sudah tunjuk garis nombor kan. Garis nombor ini boleh garis nombor yang mendatar macam ni. Awak lukis macam ni. Guna pembaris. Okay, satu garis. Panah-panah di sebelah kanan sahaja. Sebelah kiri ni tak payah panah lah. Sini, macam ni. Kosong di tengah-tengah. Biasanya kosong di tengah-tengah. Okay. Kosong di tengah-tengah. Macam ni. Kosong di tengah-tengah. Okay. Lepas tu, jarak. Okay. Awak buat macam ni. Awak buat. Mami ni tahu dah. Okay. Ni 1. Ni 2. Mula dengan kosong. Selepas kosong ialah 1. Selepas 1 ialah 2. Selepas 2 ialah 3. 4. 5. Ini sebelah kiri kosong ialah nombor negatif. Kita tulis negatif 1. Negatif 2. Negatif 3. Negatif 4. Negatif 5. Macam ni. Kalau awak lukis garis nombor ini menegak, dia macam ni lah. Panah-panah di atas. Kosong masih di tengah-tengah. Okey, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Di sini bawah kosong ialah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 macam ni. Okey? Faham? Di sebelah atas sifar ialah nombor positif. Di sebelah bawah sifar ialah nombor negatif. Di sebelah kanan sifar ialah nombor positif. Di sebelah kiri sifar ialah nombor negatif. Okey? Next, kita lihat. Okey, contoh ketiga. Lengkapkan garis nombor dengan nombor berikut. Jadi, saya ada nombor negatif 30, 6, negatif 6 dan 36. Awak kena lengkapkan. Maksudnya, you kena masukkan nombor dalam kotak ini. Okey, negatif 12 di sini. Jadi, sini nombor apa? Negatif 6. Okey, ni nombor 1, kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga, kotak keempat. Kotak pertama, masukkan nombor apa? Okey. Negatif 36. 36. Betul, pandai. Kenapa? Okey. Kenapa negatif 36 dan bukan nombor lain? Sebab dia macam ni ya. Awak tengok balik garis nombor tadi. Ni, garis nombor awak tadi. Okey, garis nombor ni kalau nombor yang berada di sebelah kanan, semakin ke kanan semakin besar nilai dia. Semakin besar nilai. Semakin besar dia punya nilai. Okey, nombor yang berada di sebelah kanan, dia punya nilai semakin besar. Semakin ke kanan semakin besar nilainya. Nombor yang berada di sebelah kiri nilainya sangat kecil. Yang ni. Kita banding ini negatif 4 dengan negatif 3. Okey, awak tengok ni 4, ini 3. 4 nombornya macam besar. 4. Ini 3. Ini nombornya kecil. Nombor 3 ini 4. Sebenarnya nilainya terbalik. Ini 4. Walaupun nombor 4 ni besar, tapi nilainya kecil. Sebab dia ada tanda negatif. Ini 3. Walaupun nombor kecil, tapi nilainya lebih besar. Kalau kita banding kedua-dua nombor di sini. Ini negatif 4, ini negatif 3. So, negatif 4 nilainya lebih kecil daripada negatif 3. Negatif 3 punya nilai lebih besar daripada negatif 4. Okey, boleh? Faham tak?
So, jadi kalau macam ni, garis nombor tadi, so awak tengok. Nombor ni negatif 36 dengan negatif 30 dengan negatif 6. Di sini ada 3 nombor negatif. Negatif 30, negatif 6 dan negatif 36. Ketiga-tiga nombor ini berada di sebelah kiri kosong. Sebelah kiri kosong di sini. Kiri, ni kiri. Jadi, kita letak negatif 36 di sini. Ini negatif 30. Ini negatif 6. Kenapa negatif 6 dekat dengan kosong? Sebab nilainya lebih besar. Kenapa ni negatif 36 jauh sangat di sini? Sebab nilainya sangat kecil. Kalau semakin ke kanan, semakin besar nilainya. Ataupun kalau kamu tak faham, boleh buat macam ni. Kosong. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Macam ni yang negatif. Negatif 6 dan seterusnya. Jadi negatif 6 ni negatif 6. Lepas tu baru sampai negatif 30, kemudian baru negatif 36. So negatif 36 kita letak sini. Okay. So jadi negatif 36 di sini ya, pelajar, negatif 36 di sini. Ini ialah negatif 30. Okey, lepas tu negatif 2 ini negatif 6. Dan ini 6. Ini 6 Boleh? Kalau awak tak faham, you lukis garis nombor. Kalau you tak faham, you lukis garis nombor. Okay, next. Okay, so ni jawapan dia. So, negatif 36, negatif 30, negatif 12 dan negatif 6 ialah integer negatif. Maka, negatif 36 ialah paling kecil nilainya dan berada di sebelah paling kiri. Dan 6 ialah integer positif, maka 6 berada di sebelah kanan. Maksudnya nilai yang besar berada di sebelah kanan. Okey. Kita susun, banding dan susun. Contoh pertama. Kita banding dan susun negatif 3, 4, 2, negatif 5, 6 dan 0. Ini negatif 1 mengikut tertib menaik. Tertib menaik bermaksud dari nilai yang kecil ke nilai yang besar. Okey. Ini tertib menaik. Menaik bermaksud dari kecil ke besar. Okey, menaik. Kalau menurun dari besar ke kecil. Awak kena susun soalan 4A, contoh 4A, banding dan susun negatif ini, nombor di sini. Integer lah, ini sebenarnya adalah integer. Semua ni adalah integer. Susun, banding susun integer mengikut tertib menaik. Tertib menaik ialah kecil dari kecil ke besar. Nilai yang kecil kemudian sampai nilai yang besar. Awak cari nilai yang paling kecil. Okay, so awak tengok mana satu nilainya paling kecil. Negatif 3. Negatif 5. Okey, awak cari. Macam mana nak cari? Okey, saya dengar ada banyak jawapan. Terima kasih. Mula-mula, kalau nak cari nilai yang kecil, cari nombor negatif dulu. Nombor negatif. Mana negatif? Ni, ni nombor negatif. Ni nombor negatif. Ni nombor negatif. Mula-mula cari nombor negatif. Lepas tu kamu banding ketiga-tiga nombor negatif. Saya jumpa 3 nombor negatif. Bandinglah. Mana satu nilai paling kecil? 1. 5. Negatif 5. Negatif 5. 5. Okey. Kenapa negatif 5? Tadi cikgu cakap, kalau nombor negatif, kalau kamu nampak nombor ni besar, 5, negatif 5. Walaupun nombor ni besar, tapi sebenarnya nilainya sangat kecil.
Okey. Nombor untuk ini situasi ni untuk nombor negatif sahaja. Nombor negatif ni dia terbalik. Faham tak? Dia terbalik. Dia tak ada macam nombor positif. Nombor positif, nombor besar, nilai pun besar. Contohnya ini 100. Nombor positif kalau 100, nilai ni besar. Nombor dia besar 100, nilai dia pun besar. Tapi untuk nombor negatif, kalau saya letak negatif. Negatif 100. Yang ni ialah negatif. Ingat, negatif. Walaupun nombornya besar. Wow, orang nampak. Wow, negatif 100. Wah, besarnya nombor ni. Tapi nilainya sangat kecil. Faham? Ingat, situasi dia terbalik. Dia maksudnya terbalik. Nombor dia sangat-sangat besar. Tapi nilainya sangat-sangat kecil. Okay, so di sini nombor yang paling kecil. Wait. People telling something. Hello. You must study. I can't study. Siapa on? Tolong tutup mic. Tutup mic oi. Siapa sembang tutup mic. Okay. So, di sini nombor yang paling kecil nilainya ialah negatif 5. Negatif 5. Negatif 5. Ni. Nilainya paling kecil. Lepas tu diikuti dengan Negatif 3. negatif 3. Ya, negatif 3 dan lepas tu negatif 1. Okey, kemudian kita banding semua nombor positif. 4, 2, 6, 0. Nilai yang paling kecil ialah 0. Lepas tu 2, 4, 6. Kita sudah siap. So ini jawapan dia. Jawapan dia di sini. Okay. Nampak dia punya jawapan sini. Kalau kamu lukis garis nombor. Kalau awak lukis garis nombor. Dia akan macam ni lah. Dia mula dengan kosong. Awak lukis garis nombor. Ingat lukis garis nombor ni. Garis ni kosong di tengah-tengah. Sentiasa letak kosong di tengah-tengah. Sebelah kanan kosong. Awak tulis semua nombor positif. Semula dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebelah kiri kosong ialah nombor negatif. Okay. Kita mula dengan 1. Iaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Negatif 5. Jadi, selepas kamu susun, you dapat jawapan ni. Negatif 5 ni nilainya sangat-sangat kecil. Sebab dia berada di paling kiri. Nombor yang berada di paling kiri, nilainya paling kecil. Nombor yang berada di paling kanan, nilainya paling besar. Kamu ingat, kalau di kiri, dia sama dengan kecil. Nilai kecil. Kalau di kanan, dia punya nilai besar. Jadi, kalau you tak faham langsung, you ambil ni dengan ni, you banding. Ni. Negatif 3 dengan negatif 5. Mana satu berada di paling kiri? Kalau tak faham langsung, you lukis garis nombor macam ni. Sini letak negatif 3. Sini letak negatif 5. Mana satu nombor berada di kiri? 5 kan? Negatif 5 di kiri. Jadi nilainya paling kecil. Okey, macam ni banding. Next, kita lihat contoh kedua. Banding dan susun integer mengikut tertib menurun. Tadi cikgu kata kalau menurun maksudnya cari nilai yang paling besar ke kecil. Menurun bermaksud besar, nilai yang paling besar. Lepas tu sampai nilai yang paling kecil. Okey, kita mula-mula kita cari nombor positif. Okey, ada 3 saja. Jadi nombor yang paling besar ialah 5. Jadi nilainya paling besar. So, mula dengan 5. Kenapa mula dengan 5? Sebab saya nak tertib menurun. Dari nilai besar ke nilai kecil. 5. Kemudian 3. Lepas tu 2. Okey, tinggal nombor negatif.
Negatif 4, negatif 2, negatif 1 dan 5. So, Negatif 1. ya, betul, pandai. Kemudian, Negatif 2. negatif 2, Negatif negatif 4 dan negatif 5. Betul. Ni jawapan dia. Kenapa negatif 1 di depan? Kenapa negatif 5 di belakang? Sebab negatif 5 paling kecil. Sebab saya nak susun dari nilai besar sehingga nilai kecil. Ni nilainya sangat besar. Walaupun nombornya kecil tapi nilainya besar. Yang ni nombornya besar tapi nilainya kecil. Kenapa? Sebab dia ada tanda negatif. Nombor negatif ni lain sikit. Okay? Berbeza daripada nombor positif. So jawapan sudah ada sini. Okay, so sekarang kamu yang buat latihan. Okay? You buat latihan. Okay. Tolong. Kalau tak ada buku tulis, guna kertas boleh tak? Salin? Okay, you salin. Guna kertas. Kalau tak ada buku tulis, kalau ada buku tulis, guna buku tulis lama. Buku tulis lama pun boleh. Tak ada buku tulis, guna kertas lah. Buku nota. Buku nota, boleh lah, boleh. Okay, salin soalan ni. Awak salin. Arahan tak payah salin. Awak tulis hari ni hari Jumaat. Hari ni kita belajar integer. Tajuk integer. Okay, salin sekarang. Cikgu nak kamu salin dan buat sekarang. Okay, Jumaat. Tulis Jumaat. Tajuk integer. Tulis sekarang. Salin. Jumaat integer tarikh hari ni 22 Januari 2021. Tulis. Salin, belajar salin. Jumaat, tajuk integer, tarikh hari ni dan soalan. Tulis latih diri 1.1b. Soalan 1. Dalam jadual berikut, tanda betul bagi nombor yang merupakan integer dan tanda salah bagi nombor yang bukan integer. Soalan 1, salin. Soalan 2, salin. Okay, salin dan buat sekarang. Okay. Cikgu bagi masa 5 minit untuk salin dan 2 minit untuk buat soalan 1. Yang ni senang. Salin soalan 1 dan buat sekarang. Kita buat bersama-sama. Salin, buat sekarang. Cikgu. Okey, cikgu tunggu kamu salin. Salin dan buat sekarang. Nanti kita bincang jawapan. Hilang dah. Sorry. Okay.
Siap? Bersiap? Sudah siap? Siap. Ya. Soalan satu saja. Buat soalan satu. Awak salin soalan satu. Cuba buat soalan satu. Tik, tik, tik. Tik, tik. Dan pangkah. Oke. Okey, so kita bincang jawapan soalan satu. Adakah ini integer 3/4? Bukan. Sebab ini ialah pecahan, bukan integer. Negatif 24? Ya, bukan? Ya, betul. 35? Betul. Salah. Ini ialah perpuluhan. Nombor perpuluhan. Ini? Betul. Ini? Betul. Ni? Salah. Sebab ini ialah nombor perpuluhan. Ni? Betul. Salah. Sebab ini ialah pecahan. Betul. Okey. Soalan 2, awak salin juga. Salin lepas tu okey, sudah siap? Soalan 2. Dah. Wah, laju. Soalan 2. Okey, so kita awak hanya masukkan integer dalam bulatan. Jadi ini bukan integer. 0.25 ialah nombor perpuluhan. Ini ialah pecahan. Ini ialah nombor perpuluhan. Ni pecahan. Okey, nombor perpuluhan. Decimal numbers. Ini fraction. Okey, yang lain ialah integer. Jadi saya tulis 48, negatif 12, 0, 59, 458 dan negatif 6. Ini semua integer. Siapa yang tak boleh lagi salin? Siapa yang tak sempat? Salin. Cepat salin jawapan. Salin. Dah. Cepat sikit. Pelajar lain tolong cepat sikit. Cepat salin soalan saja. Salin. Jawapan cikgu sudah bagi. Sudah bincang awak, cepat sikit. 2 latihan di sini. Record. Saya delete. 293. 293 hafal. 293.
Sekolah. Sekolah mana? Secondary school. Hah? Secondary school. Oh, nanti lihat. Zoom tutup mic. Dua primary. Weh, betul lah, betul. Dua Fadiner. Wow, boleh tukar lah. Alam. Memang boleh tukar. Primary school tak ada sekolah rendah. Menengah. Is your father name? Weh, tutup mic. Where were you born? Kedah. Ingat tu. Kedah. Kedah ke Bali? Kedah. Aku dah baca lagak tiga. Tiga ni ada. Ada? Oi, tutup mic oi. Nak belajar ke nak main? Apa? Dah. Cepat-cepat sikit. Ayo. Dah. Kita nak Dah, sambung cikgu. soalan kedua. Okey, sudah? Kita sambung soalan seterusnya. Ini salin. Sekarang salin buat ni juga. Okey. Salin, sambung di bawah. Dah di bawah buku tulis tadi. Sambung. Tulis latih diri 1.1C. Nombor 1. Bagi setiap yang berikut, tentukan dan tandakan kedudukan salin soalan ni. Lepas tu, soalan 2 pun salin. Kita buat bersama-sama. Awak buat dulu. Nanti saya bincang jawapan dengan awak. Soalan nak kena tulis cikgu. Ya, soalan pun dah salin. Salin soalan dan tulis jawapan. Untuk soalan 1, awak kena lukis garis nombor. Soalan 1, 1A, 1B, awak kena lukis garis nombor. Lepas tu tanda kedudukan integer. Lukis garis nombor, nombor 1. Soalan 1, awak lukis garis nombor. Letak kosong di tengah-tengah. Buat macam tadi, cikgu turunkan macam tadi. Awak lukis garis nombor. Letak kosong di tengah-tengah ni. Okey, awak letak 1 letak mana? Sini. Awak sendiri buat. Macam ni. Ni tak ada kosong.
Okey, sudah lamanya. Belum. Soalan 1A dulu, soalan 1A. Lamanya. 2A sudah. Okey, soalan 1A. 1A, 1B dah. Soalan 1A dahulu. Okey, macam ni. Awak lukis garis nombor. Okey, ada berapa integer? Ada 4 integer. 1, 2, 3, 4. Lukis 4 tanda macam ni. 1, 2. Okey, lukis garis nombor. Ada 4 integer, cikgu tanda buat tanda macam ni. 1, 2, 3, 4. Tanda 4 garis. Lepas tu masukkan nombor. Okey, nombor negatif 5 letak. Okey, kita letak nombor negatif di sebelah kiri. Negatif 5. Kemudian negatif 3. Kenapa negatif 5 di paling kiri? Sebab nilainya paling kecil. 1 di 5. Boleh? Negatif 5 di paling kiri sekali kerana nilainya paling kecil. 5 berada di paling kanan kerana nilainya paling besar. Ni positif 5. Okey, soalan 1B. Ada 4 integer. Tanda 4 garis pendek macam ni. Letak nombor. Okey, tengok nombor negatif dulu. Negatif 8, negatif 10. Jadi, nombor pertama sini saya letak negatif 10 sebab nilainya paling kecil. Paling kecil di paling kiri. Kamu ingat, paling kecil di paling kiri. Paling besar di kanan sekali, paling kanan. Okey, tinggal kosong dengan 2. Sini kosong, ini 2. Jadi ni jawapan. Tolong semak jawapan awak. Semak jawapan awak. Negatif 10, negatif 8, kosong 2. Okey. Next. Dah sambung. Yang ni awak sendiri kena cari jawapan. Yang ni macam mana dapat jawapan? Okey. Okey, sebenarnya ini jawapannya negatif 8. Mungkin awak tanya, cikgu macam mana dapat 8 di sini? Negatif 8. Okey. Setiap bahagian ini mewakili 4, nilai 4. Faham? Setiap bahagian ini 4. 4 unit. Dia macam ni. Garis nombor ni saya bagi kepada 1, 2, 3, 4, 5. 5 bahagian. 5 bahagian. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bahagian. Setiap bahagian nilainya 4. 4 unit lah, maksudnya 4. 4. 4. 4. 4. Jadi, negatif 12 tambah 4 ialah negatif 8 lah. Maksudnya, kalau saya lukis garis nombor, dia mula dengan ni 4, lepas tu kosong, 4. Ini negatif, negatif, negatif. Macam ni. Kosong, sebelah kosong. Di sebelah kanan kosong ialah 4. Di sebelah kiri kosong pun 4. Tapi dia ada tanda negatif. Satu bahagian ini mewakili 4. 4 unit. 4 nilainya 4. Macam ni. 4. So, selepas 4 ialah 8. Dia macam sifir 4. Tahu tak sifir 4? 1, 4. 1 kali 4, 4. 2 kali 4, 8. 3 kali 4, 12. So, dia letak negatif 4, negatif 8, negatif 12. So, ini ialah kosong. Yang ni
8. 8 You tahu sifir 4 kan? So, selepas kosong ialah 4. Selepas 4, 8. Okey, seterusnya ni. Okey, macam mana nak cari jawapan? 24. Sekejap. Okey, awak cari perbezaan nilai awak ambil ni macam ni. 32 tolak 24. 32 tolak 24. 8. 8 kan? You sudah salin tak pelajar? Sudah salin soalan 2? Dah salin soalan 2? Dah. Okay, so satu bahagian ni nilainya 8 kan? 8. So ini pun 8 lah. Satu bahagian ni 8. Macam ni. 8. So, kalau kita lukis garis nombor. Okay, so ini 24. Selepas 24 ialah 32. 32 ialah 40. ya, betul. 40. Lepas tu 48. Kemudian 56. 56. pandai. Letak tanda negatif. Macam ni. Kenapa ada tanda negatif? Sebab dia berada di sebelah kiri kosong. Ini semua nombor negatif. So ini negatif 40. Ini negatif 56. Ini 16. Negatif 16. betul, negatif Negatif 16. 16. Betul, pandai. Semua hebat-hebat, pandai. Kalau awak keliru, awak lukis garis nombor, tulis 24, 32, 48. Macam ni, 24, 32 tanpa tanda negatif dulu. Awak cari perbezaan nilai. Awak tulis 24. Kalau awak keliru, sebab ada pelajar keliru Kalau you keliru, you tulis 24, 32. Awak cari perbezaan nilai. Maksudnya ambil 32 tolak 24, awak dapat 8. Perbezaannya 8. Jadi setiap bahagian ni dia punya you kena tambah 8. 32 tambah 8, 40. 40 tambah 8, 48. 48 tambah 8, 56. Yang ni 24 tolak 8, 16. Lepas tu baru kamu masukkan tanda negatif di depan dia. Okey, sudah salin jawapan? Sudah. Cepat. Biarkan saya sambung. Cepat. Siapa yang belum? Tolong buat, jangan tak buat lah. Kalau awak tak buat sekarang, nanti lepas kelas tolong buat lah. Tolong buat. Kena buat. Kalau hari ni tak buat, nanti minggu depan saya ajar subtopik yang lain. You keliru. Sebab yang ni you tak buat, you tak faham. Nanti saya sambung lagi. Seterusnya, you terus blank. Okay, so saya sambung latihan yang keempat. Banyak latihan hari ni. Sebab tadi saya cakap terlalu lama. So, kita buang masa yang banyak. Okay. Kita sambung. Latihan yang paling akhir sekali. Latihan terakhir ni. Ni. Salin juga soalan. Latih diri 1.1D. Nombor 1 dan nombor 2. Ini senang. Awak banding. Macam tadi, cikgu sudah ajar. Banding dan susun integer mengikut tertib menaik ataupun menurun. Salin soalan sekarang. Lepas tu buat. Cuba buat sekarang. Salin semua itu. Ya, salin soalan. Ya, salin. Buat sekarang. Kita buat bersama-sama. Ini nombor 1. Banding dan susun. Negatif 4, 3, 1, negatif 6, 5, 0, negatif 2 mengikut tertib menaik. Tertib menaik bermaksud nilai yang kecil
ke besar. Kalau tertib menurun bermaksud nilai besar ke kecil. Okey, cikgu bagi masa 5 minit. 5 minit you salin soalan ini dan cuba jawab. Nanti saya bincang dengan jawapan dengan awak. Salin semua soalan 1, soalan 2 dan jawab soalan 1, soalan 2. là cái chi áo thế này đây Pelajar dah siap? Dah. Belum? Cepat sikit. Dah siap. Okey. Okey, jadi kita bincang jawapan bagi soalan 1. Soalan 1. Banding dan susun integer ni mengikut tertib menaik. Kalau tertib menaik bermaksud nilai kecil. Dari nilai kecil ke nilai yang besar mula dengan nombor yang nilai kecil. Kalau kamu nak cari nilai kecil, kamu cari nombor negatif. Ni.
Cikgu bulatkan nombor negatif. Ni negatif 4, negatif 6, negatif 2. So, mana satu nombor yang mempunyai nilai paling kecil? Negatif 6. Jadi, saya mula dengan negatif 6. Sebab nilainya paling kecil. Lepas tu, negatif 4. Lepas tu negatif 2. 2. Oh, betul, pandai. Dan sambung kosong. 5. Satu dulu. 1, 3, 5. 3, 5. Ni jawapan dia. Jawapan. Berdua. Cari nombor positif. Dia nak, Empat. okey. Di sini, dia nak nombor yang nilai besar. Awak tengok arahan soalan. Susun ikut tertib menurun. Kalau menurun, cari nilai yang paling besar. Nombor yang mempunyai nilai paling besar. Kalau nombor paling nilai besar, biasanya nombor positif. Positif. Ini nombor positif. 4. Mana satu nombor positif? Positif 4. Positif 4 dulu. Sebab nombor ni paling besar, nilai paling besar. Positif 3. 3, positif 3, 2. positif 2. Okey, lepas tu kita banding. Negatif 5, negatif 3. 1. Mana satu ini? Negatif 5, negatif 3, negatif 4, negatif 1. Mana satu nilai paling besar? Negatif 1, betul. Negatif 1, Negatif 3. negatif 3, Negatif 4. negatif 4, Negatif 5. negatif 5. Betul, pandai. Okey, betul. Salin jawapan. Tulis jawapan awak ataupun semak jawapan. Kalau salah, tolong buat pembetulan. Betulkan jawapan awak. Tulis jawapan ini. Cepat. Cikgu tunggu ni. Cikgu sedang menunggu. Dah. Baik, good. Dah siap. Dah siap? Cikgu dah siap dah. Dah. Okey Ada yang belum siap tak? Dah cikgu. Bagus. Dah cikgu, senang betul. Oh, saya rasa awak semua sudah lapar. Sebab sekarang sudah 1:30. Betul tak? Sudah lapar. Betul. Ha. Dah break, teacher. Dah break first. Apa? Saya sudah lapar. Okey. Terima kasih kerana awak semua hadir kelas hari ini. Nanti saya share link. Saya share nota yang kita nota untuk kelas hari ini dan juga video lah. You baca saja, jangan reply lah. Okey, tak faham PM saya. Kalau tolong buat semua latihan, jangan kata tak buat lah, kena buat lah. Walaupun saya tak nampak muka awak, you tutup kamera, saya tak nampak muka awak. You jangan tak buat latihan lah, kena buat, kena ada disiplin diri. Perlu buat latihan, jangan malas ah. Okey, ini Auni Dami. Hai. Pamish pun ada, saya nampak juga Win. Okey. Okay, so bye-bye. Kita jumpa minggu depan. Boleh makan lunch. Okay, bye-bye. Bye. Okay.